Assalamualaikum. Hi, welcome back to my channel. So dah lama dah lah rasa macam I tak buat video. So today I nak share dengan korang my R&D pandan butter cake. This one is my first time try buat pandan butter cake. So ramai tanya dengan Laila butter apa Laila guna. Semua benda yang Laila guna adalah hanyalah buttercup. Okay, basically I tak pernah lagi bake butter cake ni guna pure butter. So Laila hanya gunakan buttercup. So kalau korang nak cuba guna pure butter pun boleh. Kita ada ramai kawan yang dah share, diorang pun dah guna pure butter and semuanya jadi je. Okay, so basically firstly step yang sama, kita beat butter kita high speed. Kalau korang guna mixer yang sama, korang beat speed number 5. Okay, by the way, jangan lupa preheat oven dulu. Sementara baking ni, kita on oven siap-siap. Lepas tu bila dah siap ni, bolehlah terus masuk dekat dalam oven. Untuk baking paper, Laila suggest korang kenalah letak baking paper dekat korang punya baking pan tu untuk korang punya cake tu jadi cantik. Tak adalah macam tepi-tepi tu macam melekat-lekat dekat loyang atau apa-apa. Make sure korang buat baking pan ni cantik dengan penuh passion. Okay, macam ni kena cantik. Tak mau tengok komot-komot kat tepi tu sebab ramai share dengan Laila komot-komot. Okay, dari tekstur butter gini sebenarnya dia boleh bertukar menjadi 2 kali ganda kalau korang guna buttercup tong. Okay, kalau buttercup pure butter dia boleh gebu tapi dia akan jadi oily macam tu lah. Lala basically tak tahu sangat kalau guna pure butter macam mana. Tapi siapa yang join group Telegram tu korang boleh baca-baca kat situ, ramai ada share diorang punya journey guna pure butter. So this one butter kita dah gebu tapi dekat bawah tu ada lagi yang belum gebu. So kita kenalah kaut balik dia supaya yang kat bawah tu dekat atas, yang atas tu ada dekat bawah. So bila kaut-kaut balik tu kita kaut-kaut balik, lepas tu kita beat lagi sekali high speed. Okay, korang boleh tengok teknik untuk kaut balik butter. And Laila nak share dengan korang satu hadis daripada Muntakab hadis solat sunat, muka surat 186. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Hadis 154, Hadrat Iyas bin Muawiyah Muzani radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak kamu harus tunaikan solah pada waktu malam walaupun sekadar seperahan susu kambing. Mana-mana solah yang ditunaikan selepas Isyak dikira sebagai solah malam tahajud. Hadis riwayat Majma'uz Zawaid. Apa-apa saja solah yang ditunaikan setelah tidur dikira sebagai tahajud. Sesetengah ulama berpendapat apa saja solah yang ditunaikan selepas Isyak walaupun sebelum tidur dikira solah tahajud. Sadaqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jom kita banyak-banyakkan amalan sunat, solat malam, insya-Allah kita akan kita cari banyak-banyak bekalan untuk kehidupan akhirat kita. Bukan hanya kita cari dunia je, kita kena cari akhirat. Kalau kita cari akhirat, insya-Allah dunia akan kejar kita. Untuk telur, Laila pakai telur this one. Basically kalau korang nak buat pure butter, pure golden butter cake tu, tak letak pewarna, korang guna telur macam ni. Kalau telur macam ni, colour egg yolk tu memang dah pekat, memang dah kuning macam tu. So tak perlu tambahlah pewarna apa-apa. Sebab dulu memang Laila letak pewarna, tapi sekarang Laila dah tak letak. Sejak Laila buat YouTube, Laila dah tak letak pewarna untuk golden butter cake. So bila butter dah gebu macam ni, it's time to add sugar. Okay, kita akan letak sugar. Kita akan letak gula caster. Gula caster ni letaklah 160 gram gula caster. Okay, sementara kita letak gula, Laila rasa macam nak share lagi satu hadis today. Hadis pendek-pendek je lah. Kita share lagi hadis daripada Muntakab hadis hak-hak seorang Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, hak seseorang Islam ke atas seseorang Islam yang lain ialah 5. Menjawab salam, menziarahi orang sakit, mengiringi jenazah, menerima jemputan dan menjawab orang yang bersin dengan yarhamkallah. Okey, kat sini Sadaqatu Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari. Jadi kat sini Lala nak ramai-ramai, nak ajak ramai-ramai, jomlah sama-sama kita sebarkan salam. Sebab satu tanda akhir zaman adalah manusia ni dia hanya menyampaikan salam dekat orang yang dikenal sahaja. Sampai macam kalau kita contohlah kita jumpa orang kat tepi-tepi jalan, kita bagi salam, orang akan pelik, macam kenal ke saya ni siapa, macam tu, betul tak? Sebab tiba-tiba je nak bagi salam macam tu. So jom kita tak kenal ke kita nampak orang Islam, kita bagi salam. Sebab salam tu adalah merupakan satu doa. Okay, so firstly kena rasa macam nak bagi salam lah, nak berubah. Sebab ini adalah hak seseorang Islam terhadap kita. Macam setiap manusia ni ada hak dengan diri kita macam tu. So firstly kita bagi salam, lepas tu menziarahi orang sakit.
kita berhenti sekejap. Yang korang tengah tengok ni adalah Laila bit telur. So telur ni memang kena betul-betul sebati dan memang makan masa yang lama, dalam 15 minit macam tu. Next, menziarahi orang sakit. Kalau kita tahu ada orang sakit, memang hak dia punya hak terhadap kita adalah kita kena menziarahi dia. Okay, ada satu hadis tu juga, tak pasti pernah share ke tak, kalau kita nak dapat kebun-kebun dekat dalam syurga, okay, kita nak ada kebun, kita kena menziarahi orang sakit, sebab Allah memberi ganjaran kebun-kebun di dalam syurga bagi sesiapa yang menziarahi orang yang sakit. Jadi siapa yang tak nak ada kebun dekat dalam syurga, betul tak? Kalau boleh kita nak kumpul banyak-banyak amalan, banyak-banyak bekalan untuk kehidupan kita yang kekal abadi. Jadi kita berhenti sekejap, kita tengok, okay, kita dah masukkan telur macam tu. Kita beat dia sampai sebati. Lepas tu mengiringi jenazah. Kalau boleh, contohlah dekat Mekah, Laila ada dengar cerita, kalau boleh mereka tu memang dah ahli syurga, betul tak? Okay, Laila stop kat sini sekejap lah. Kita sambung sekejap lagi. So ni adalah yang Laila guna santan dan juga organic buttermilk. Laila ada guna pandan emalco juga, dan Laila ada letak sedikit pewarna. Okay, so sementara telur tadi, itu bahan-bahan yang Laila gunakan. Okay, sekarang ni kita akan tengok juga telur ni sampai disebati smooth macam mana. Korang tengok tekstur dia, okay? Okay, Laila ada dengar daripada Ustaz Don Daniel, dia mengatakan bahawa dekat Mekah, kalau diberi peluang lelaki lah, kalau boleh, bila tiap-tiap hari memang ada solat jenazah. Mereka tu memang, siapa yang ditanam di perkuburan Baqi tu memang insya-Allah memang confirm ahli syurga. Okey, jadi kita nak dapat syafaat dia orang. Kita kena pegang jenazah tu supaya dekat akhirat nanti kita boleh bagi tahu yang kita pernah pegang dia dekat akhirat nanti. So kita kena mengiring jenazah kalau boleh bagi lelaki terutamanya, lepas tu menerima jemputan. Apa yang anda tahu bagi zaman sekarang ni, jemputan ni kita terima jika majlis yang kita nak pergi tu adalah majlis yang menepati syarak. Kalau majlis tu majlis yang tidak menepati syarak, dia tak jatuh wajib untuk kita hadir jemputan itu. Dan yang last sekali adalah menjawab salam orang yang bersin. Jadi jom sama-sama kita ingat kalimat ini, yarhamkallah, yarhamkallah, yarhamkallah. Jadi tiap kali orang bersin, jom sama-sama kita jawablah bersin tu. Okey, dia akan berkata alhamdulillah. Kita sebagai orang yang mendengar, kita kena berkata yarhamkallah. Jadi jom sama-sama kita amalkan. Hadis ni sangat-sangat penuh dengan ilmu. Jadi harap korang take note lah hadis yang Laila share dengan korang today. Alhamdulillah, sadaqatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, next kita akan sambung kepada masukkan tepung. Tepung yang Laila guna adalah tepung Blue Key, this one, kotak warna pink. So korang save lah tepung tu. Korang save lagi mudah untuk dia betul-betul sebati. Okay, save tepung tu 180 gram. Resepi semua full ada dekat description. Korang tekan je arrow bawah tu, akan keluar description. Sebab kalau Laila nak letak dekat video ni macam makan masa, dan Laila macam rasa macam renyah nak edit tulis-tulis tu. Mula-mula tu memang rajin, tapi macam makan masa. So kita letak je kat description tu, korang boleh screenshot atau korang boleh tulis balik. Untuk beat tepung ni, korang guna speed nombor 2. Tak ada istilah overbeat sebelum masuk tepung. Okay, overbeat ni adalah selepas masuk bahan kering. Tak boleh beat kuat-kuat. Beat slow lama tak apa. Over tu maksudnya jangan over kuat. Banyak kali ada ulang benda ni sebab ramai yang kurang jelas sebab overbeat. Ramai orang macam fobia dengan perkataan overbeat. Penting untuk dapatkan permukaan yang texture better, yang smooth. Okay, next kita akan masukkan santan. Okay, kalau korang perasan sebelum ni resepi dia adalah 1/4 buttermilk. So ni lah bahagi 2, 1/8 santan dan juga 1/8 buttermilk. Kenapa Laila nak letak buttermilk juga? Sebab buttermilk dia memberi efek yang lebih lagi kepada kita punya kek tu. So korang kena letak buttermilk. Ramai tanya Laila apa substitute untuk buttermilk. For me, there is no substitute for buttermilk. Korang kena buat sendiri buttermilk. Resepi homemade buttermilk pun Laila ada share. Kalau tak boleh beli, korang buat sendiri. Kenapa Laila guna this one? Sebab Laila rasa macam sebab Laila bake berniaga. Jadi kalau nak bancur banyak-banyak tu memang macam makan masa juga. So kita beli je. Okay, lepas tu kita masukkan dekat dalam. Laila pernah juga guna yang homemade buttermilk. Rasa dia pun sedap juga. Okey, kita berhenti sekejap untuk kaut balik tepung ni. Tepung kat tepi-tepi tu jangan takut nak. Sebab dulu Laila as a newbie dulu mula-mula pun masa tak tahu, masa sekarang pun masih tak tahu. Masa yang memang tak betul-betul tak tahu, Laila pun takut nak sentuh batter ni. Macam kalau boleh kita macam tak nak sentuh sebab kita takut teroverbeat lah apa semua, sebab kita momokkan dengan overbeat. Okay, so Laila nak
cakap kat sini korang jangan takut. Sentuh je batter tu. Okay, pegang je tak apa. It's okay tu kacau-kacau. Jangan takut. Sebab korang kena cuba. Korang kena rasa. Kalau korang explore, baru korang akan tahu kat mana salah. Kalau macam takut nak explore, dia memang macam susah macam tu. Okay, next. Kita akan letak butter pandan. Untuk pandan ni agak-agak satu sudu besar lah. Tak letak lebih sebab takut dia pahit. Okay. Kita letak satu sudu besar. Lepas tu kita tambahlah pewarna kalau kita rasa kurang warna. So untuk warna ni Laila gunakan my flavor punya colour dark green tu. Tapi Laila rasa macam Laila kurang letak pewarna. Sebab Laila macam tak pernah cuba lagi. So takut nanti tiba-tiba letak tak jadi. So ikut korang. Kalau korang nak lebih green, korang letaklah lebih. Sebab macam korang tengok dekat Laila punya gambar pun tak hijau yang kita inginkan. Macam Laila pun tak adalah Laila nak hijau tapi dia jadi macam butter pula kat atas tu, betul tak? So korang boleh try out. Ramai juga share dengan Laila diorang punya version of pandan butter cake. Sangat-sangat jadi cantik hijau dia. And make sure korang beat korang punya batter tu smooth and silk macam ni. Kalau tak smooth lagi, korang kena beat lagi slow motion. Tak apa, slow motion beat lagi in a slow speed. Okay, lepas tu korang beat lagi nak bagi dia betul-betul smooth. So sementara beat tu, kita bolehlah prepare benda-benda lain. Kalau by the way nak cakap yarhamkallah. Okay, apa lagi yang Laila nak cakap adalah yang Laila masukkan pewarna ni dalam 2 titik macam tu lah, 2 titik lebih. So Laila rasa kena letak lebih lagi. So no worries, dia tak ada effect pun dekat kek kita, insyaAllah. And thank you so much kepada siapa yang share tips dengan Laila kalau nak buat pandan butter cake, letak santan. Okay, itu tips yang Laila baru tahu. So Laila pun rasa macam okay, kena letak santan. So korang kenalah letak santan juga. So kalau nak cuba letak buttermilk sikit, boleh je. Okay, now kita punya adunan dah betul-betul smooth macam ni. Siapa yang tempat dia sejuk ataupun siapa yang baking buka aircon, korang akan dapat tekstur yang lebih thick macam tu. Lagi pekat sikit, demi sit down. Lagi pekat. Okay, so kita tuanglah dalam loyang macam ni. Cantik. Ni pun ada berketul-ketulan lagi. So kalau korang tengok kejap lagi, lepas bake dia ada nampak sikit macam dot-dot dekat atas kek tu. Dekat atas kek tu. Sebab tak betul-betul smooth. So kalau boleh lama lagi. Macam Laila kalau buat YouTube ni, Laila macam nak cepat. Sebab masa anak tengah tidur, masa itulah kita nak baking. Okay, so kita di sana Laila kena pegang kamera sebelah dan juga tuang sebelah. Sebab Laila punya tripod yang nama dia tu patah. So kita kena berhenti-berhenti banyak kali. Okay, done. So kita buat macam ni. Ni cara Laila untuk ratakan permukaan kek Laila. Laila guna spatula. Lepas tu Laila letak macam tu. So dia jadi rata lah. Dia jadi cantik. Ikut korang, kalau ada yang guna lidi, ada yang guna spatula tekan-tekan kat dalam, ikut suka. Korang boleh je guna apa-apa, takkan efek kita punya kek. So bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang maha cantik, sesungguhnya engkau lah yang maha cantik, maka cantikkanlah kekku. Alhamdulillah ramai yang dah guna doa ini, amalkan doa ini. Alhamdulillah, doa ni memang doa sendiri je. Macam ialah bila kita rasa macam kita tak mampu nak buat apa-apa, betul tak? Kita ada daya untuk kita cantikkan kek kita, kita berserahlah kepada Allah. Jangan lupa guna thermometer oven, letak je macam tu dekat dalam oven. So bismillahi tawakkaltu ala Allah. Berserahlah kepada Allah untuk cantikkan kek kita. Sebab kita memang, sebab Allah dia yang mengizinkan segala-galanya, betul tak? Apa kita nak, kita mintalah dengan Allah. Walaupun kita nak kek kita cantik, betul tak? Walaupun kita nak apa-apa kita nak, kita minta je lah dengan Allah. Okay, insyaAllah kita akan rasa lebih puas hati kita minta dengan Allah daripada kita minta dengan manusia. Alhamdulillah, kek kita dah siap. So now kita akan bawa keluar daripada bau dia. Tak tahu nak cakap macam mana, bau lemak kelapa tu, bau pandan, bau segala-gala bau lah. So kita akan buat tekan-tekan kat tepi ni. Ni adalah satu tips penting juga, untuk kita tekan-tekan supaya kek kita tak keras macam tu je. Sebab tepi-tepi tu nanti dia akan keras. Kalau korang biar macam tu, itu yang kek kita akan tak cantik. So kita cantik-cantikkan tepi-tepi dia macam ni. So jangan tinggalkan tips ni juga. So tengok tu, dia punya hijau. Kekurangan hijau Laila rasa, tapi Alhamdulillah kita bersyukur. Kalau korang nampak tadi masa Laila buka tu pun dia lembut sangat-sangat.
And this is my favourite part, untuk tengok dia punya bottom tu macam mana. Masya Allah, yang lekat-lekat ni please jangan buang. Letak balik dekat atas kita punya butter cake pandan. Sangat-sangat moist, sangat-sangat gebu. Kek ni resepi dia sangat mudah untuk siapa yang nak benda senang. Macam-macam version boleh buat. Korang ambil je resepi ni, semuanya halal. Siapa yang malu nak minta kebenaran ke, atau sebab dah faham kita manusia, kita ada rasa malu. Jadi kalau malu apa, korang ambil je, korang guna je, tak perlu minta kebenaran apa, halalkan. Ambil lah apa-apa yang boleh ambil. Okay, yang penting sama-sama kita berubah menjadi lebih baik. So kita terbalikkanlah board macam ni. So kita buka, kena cepat-cepat. Kalau lambat dia akan melekat. So kalau korang nampak tumpuk-tumpuk hitam, itu adalah tepung yang tak sebati. Okay, tepung yang tak sebati tu dia hitam macam tu. So inilah potong kek masa dia macam tak adalah fully sejuk. And biar dekat luar. Tadi permukaan ni tak cantik, so dalam masukkan dalam freezer sekejap, dalam 20 minit macam tu, lalu keluarkan balik untuk sambung pemotongan dia. Colour dia je kurang, part colour ni lah rasa kurang hijau. So kita akan potong dia butter cake. Bau dia, ya Allah, sangat-sangat tahu nak bagi tahu bau macam mana. Okey, sekarang tengok perbezaan potongan kalau kita sejukkan dan juga tak sejukkan. So depends korang nak macam mana. Aida nak buat macam ni sebab nak buat video, so kita kenalah cantik-cantik. Basically Laila memang suka sangat kecil-kecil lah, suka sangat sponge cake pandan. In love. So bau dia ni, ya Allah. So kita punya tripod dah tak ada, so kenalah shoot dengan tangan. So basically rasa kekurangan warna hijau ni. Kalau dah warna hijau ni, I think would be great. Okay, so kita nak tengok dulu dia punya the green pandan tu jadi tak. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dia jadi gini lah. Look at that. Cantik sangat-sangat hijau kat dalam ni. Cuma hijau kat atas tu je kita kena perbaiki lagi. So kita sambung potong je. Look at the pandan butter cake. I'm so in love with the colour. But topping dia, I rasa mungkin memang gini kot, tahulah, tapi it's so pretty. Okay, so kita nak tengok this one. Look at that. Okay, so kita habiskan pemotongan this pandan butter cake. Okay, kalau nak permukaan yang padat macam tu, so korang boleh simpan sekejap dalam chiller ataupun semalaman. Kalau macam tak boleh nak tunggu semalaman, letaklah dalam freezer. Kalau boleh tunggu semalaman, esok baru nak makan. Kek ni kalau makan the day after lagi sedap. Okay, so pisau ni make sure guna pisau yang paling tajam, jangan guna pisau gerigi. Okay, so yeah, it's done. So jom teman Laila rasa this pandan butter cake. Sebenarnya dah rasa dah dia punya lekat-lekat tadi. Ya Allah, sedap sangat-sangat. Siapa yang suka kek pandan, kita gang. So you guys kena cuba this recipe. Don't forget to try out and share dengan I korang suka ke tak suka campuran santan dan juga buttermilk. Tengok dia punya bawah ni, so sticky. Sticky tu maknanya dia moist lah. Okay, so don't forget to try out this recipe and jangan lupa like this video. Kita tengok dalam tu macam tu lah. Okay, so kalau korang nak cuba, maybe korang boleh lebihkan warna hijau dia untuk dapatkan permukaan yang hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita rasa. Look at that. So atas ni mungkin macam signature butter cake Laila lah. So macam kalau tengok atas ni tahu, okay ni butter cake Laila sebab warna dia macam warna butter cake. Cuma kat dalam kita ada surprise perisa pandan. So bismillahirrahmanirrahim. Tak puasa. Pencinta pandan, you guys gonna love it. Look at the fluffiness. Sangat-sangat gebu.
Sangat-sangat sedap. Masya Allah. Teringat masa dulu-dulu makan kek pandan. Mami kena rasa. So thank you so much for watching. Don't forget to try out the recipe and sharing like. Korang suka ke tak suka this version of pandan, but